Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda di dalam subjek Sains Sukan tingkatan 4 di dalam bidang 3 iaitu pengenalan sains pergerakan. Pada kali ini akan dibincangkan tentang unit 3.6 iaitu stability, di mana pada akhir unit ini murid akan dapat mentakrif stability dalam pergerakan dan menjelaskan pengaruh pusat graviti, garis graviti, luas dan tapak sokongan, taburan jisim dan geseran pada permukaan terhadap stability dalam pergerakan. Okey, stability dalam pergerakan. Ia merujuk kepada kebolehan mengekalkan keseimbangan tubuh badan. Dalam pergerakan, stability dapat ditingkatkan dengan kaedah penambahan jisim, peningkatan geseran di antara dua permukaan yang bersentuh, peningkatan luas tapak sokongan, kedudukan garis graviti yang merentasi tapak sokongan dan aras pusat graviti yang direndahkan. Okey, itu adalah stability untuk stabilkan diri. Apabila kita merangkak, pusat graviti akan rendah dan badan kita dalam keadaan stabil. Jika tangan diangkat lebih tinggi melebihi kepala, pusat graviti turut lebih tinggi dan badan akan menjadi kurang stabil. Okey, contoh. Faktor yang mempengaruhi stability. Jisim. Objek lebih stabil apabila beratnya tertumpu pada tapak sokongan. Geseran. Jika geseran bertambah di antara dua permukaan, kestabilan akan meningkat. Garis graviti ialah garis tindakan daya ke atas jasad. Jika garis graviti beralih dari kawasan yang merentasi tapak sokongan, kestabilan akan berkurangan. Luas tapak sokongan pula, objek yang lebih luas tapak sokongan akan lebih stabil. Semakin besar saiz dan bentuk tapak sokongan sesuatu objek, maka kestabilan sesuatu objek itu akan turut meningkat. Dan yang kelima, pusat graviti. Pusat graviti ialah titik tengah tindakan daya ke atas jasad. Objek lebih stabil jika pusat gravitinya lebih rendah. Lebih rendah pusat graviti, maka lebih tinggi tahap kestabilannya. Okey. Aplikasi dalam sukan pula apa dia? Prinsip pertama, jasad semakin stabil apabila kedudukan pusat graviti semakin rendah. Contoh, atlet gimnastik artistik yang hilang keseimbangan akan secara automatik memfleksikan lutut. Aksi fleksi lutut ini merendahkan posisi pusat graviti, jadi memudahkan jasad mencapai kembali kedudukan stabil. Prinsip 2, stabiliti yang lebih tinggi akan dicapai sekiranya tapak sokongan diluaskan pada arah tindakan daya. Contoh, dalam tenis, ketika membuat hantaran atau membalas pukulan, tapak sokongan diluaskan pada arah daya akan diaplikasi. Aksi meluaskan tapak sokongan secara adduksi kaki pada arah pukulan menghasilkan posisi diri yang lebih stabil. Prinsip 3, jisim yang tinggi adalah jasad yang stabil. Contohnya, bagi sukan yang berfokus kepada aspek kestabilan dan rintangan terhadap impak, atlet bertubuh besar lebih berkemungkinan mengekalkan stabiliti. Contoh, dalam sukan rugby, pemain berjisim tinggi lebih sesuai untuk melakukan posisi scrum. Semua ahli gusti, sumo, mempunyai jisim badan yang berlebihan supaya sukar hilang stabiliti. Prinsip 4 pula, untuk kestabilan maksimum, garis graviti perlu merentasi tapak sokongan pada titik A yang menghasilkan julat pergerakan yang tinggi dan B yang berlawanan arah dengan daya yang menghasilkan gerakan. Contoh, ketika menunggu hantaran balas dalam tenis atau menunggu sepakan penalti dalam bola sepak, pastikan garis graviti berada di bahagian tengah tapak sokongan. Situasi ini boleh dicapai secara berdiri dengan kaki diabduksi seluas bahu dalam posisi sebegini.
Selain menjamin tahap stability yang baik, ia turut memudahkan pertukaran arah pergerakan. Maksud yang lebih senang kalau nak faham adalah pasang kuda-kuda. Ini istilah ni kalau faham-fahamlah. Okey, pasang kuda-kuda. Prinsip 5, daya geseran yang tinggi pada tempat sentuhan permukaan dan jasad akan menghasilkan situasi lebih stabil. Contoh, penggunaan kasut sukan yang sesuai mengikut keperluan sukan. Jelas memperlihatkan aplikasi prinsip ini. Contoh, kasut tenis untuk gelanggang keras dan kasut tenis untuk gelanggang tanah liat mempunyai struktur binaan dan corak tapak yang berbeza. Contoh lain saya boleh bagi di sini adalah contoh kita gunakan kasut boot bola sepak tu, kita main atas simen. Tu tak boleh lah. Kita pakai pula kasut badminton tu, kita main bola atas rumput. Tu tak boleh. Jadi maknanya kena pakai kasut yang sesuai. Kalau main bola sepak, kasut boot tu di atas padang. Kalau kasut badminton tu contohnya main futsal di atas gelanggang keras. Itu contohnya lah. Okey. Kestabilan dinamik turut dipengaruhi oleh tumpuan visual terhadap faktor persekitaran. Okey, maknanya mata lah kita melihat. Okey, aplikasi dalam sukan. Ni ketika pusat aktiviti graviti direndahkan. Ini pula tapak sungai diluaskan, tapak ni diluaskan. Okey, dan ke arah daya. Daya geseran antara tapak kasut dan permukaan tempat pijak. Tengok, kasut ni dibina macam ni, tapak ni bukan bina semata-mata. Dia ada kegunaan tapak ni. Okey, jisim pemain rugby yang besar dan tinggi. Ni tengok besar-besar badan tersepit orang dalam ni. Okey, garis graviti yang merentasi tapak sokongan. Dia kat sini. Tapi dekat sini so center. Okey. Okey, mari kita lihat apakah set soalan yang boleh dikeluarkan untuk bab ini. Contoh untuk soalan objektif adalah ditanya situ apakah maksud stability. Jawablah. Untuk yang kedua tu pula, antara berikut yang manakah menunjukkan posisi perlakuan paling stabil. Dia bagi 4 contoh sini, 4 situasi, kita pilih jawapan di sini. 4 pilihan jawapan. Untuk soalan struktur pula, dia senaraikan 4 faktor yang boleh pengaruhi stability, 4 markah. Nyatakan 2 jenis sukan yang mengaplikasikan luas tempat sokongan. 4 markah. Tadi 4 markah, dia nak 4 faktor, 4 markah. Tak apalah, 4 je lah dia nak. Yang ni 2 sukan tapi 4 markah, maknanya mesti 2 sukan dan 2 huraian. Okay, untuk esei, stability yang penting dalam sukan, terangkan 5 aplikasi stability yang perlu diterapkan. Tadi je lah, ada banyak tadi, ada 5. So, 5 penerangan, 5 isi, 5 penerangan. Okey, sekian daripada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.